ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. InsyaAllah pagi ini kita akan cerita berkenaan dengan tajuk seperti mana depan itu lah. Tajuk ambil daripada buku tu juga. Tajuk buku Kejatuhan Kerajaan Turki Osmaniyah. Sebelum kita masuk tajuk kita ni, ada beberapa perkara lah kita kena sebut dulu. Yang pertamanya, hari ni kita kecek berkenaan dengan sejarah lah. Jadi sejarah ni biasanya tak sedap. Biasa orang rasa berat lah, susah sikit, rasa rumit sikit. Katanya budak-budak sekolah pun biasa sejarah lah, dia tak minat. Yang keduanya, disclaimer dulu. Sebelum start ni kita kena disclaimer dulu, penafian. Anaknya tidak pakar lah dalam bab ni. Cuma kita boleh baca, jadi kita panggil kosi lah. Kosi ke apa kita baca. Lagipun dalam bab ni, bila Turki Osmaniyah ni, ada ramah lah orang minat pasal sejarah dia ni. Jadi ramah lah mengkaji, duk baca benda ni. Jadi bila ramah baca tu, ramah lebih pandai lah, lebih haling, lebih bisa dalam bab ni. Kita ni boleh baca muka lain, baca genetik, baca belakang. Jadi disclaimer dulu lah. Jadi mungkin kalau ada salah silap ke apa tu, bolehlah pakai ayat lah. Yang ketiganya, kita akan cerita ni lah, nak masuk tajuk ni. Kita akan sebut dua perkara besar hari ni. Yang pertama, kita nak cerita detail kejatuhan Turki Osmaniyah tu lagu mana. Itu dulu memula. Yang kedua, barulah kita nak cerita kekeliruan, beberapa kekeliruan berkaitan dengan peristiwa tersebut. Bila kita cerita kejatuhan tu, automatik dah nampak dah jelas setara mana. Tapi kalau kita tak sebut benda-benda kekeliruan tu, mungkin tak nampak juga, mungkin tak terlintas. Bila kita tahu cerita sebenar, kita kena tahu juga gapo orang silap faham, orang salah faham dalam bab ni. Jadi tu hias saja tu muka depan. Itu gambar askar Osmaniyah lah, ketika Perang Dunia Pertama di Turki. Bahagian pertama, masuk bahagian pertama dulu, kejatuhan Turki Osmaniyah. Cerita dulu macam mana kejatuhan. Seperti mana semua maklum lah, dia Turki Osmaniyah ni secara rasmi lah, secara rasmi berakhir 3 Mac 1924. Tapi kita tak boleh nak cerita 24 tu. Dia kena cerita undur lagi, jauh lagi ke belakang. Dan Osmaniyah ni salah satu daripada khilafah Islamiyah, sistem pemerintahan berbentuk khalifah ni. Ada beberapa khilafah dalam dunia Islam ni, cuma 4 ada cak siri. Hak lain ni ada beberapa lagi khilafah hak didakwa, dia mengaku. Kita semua maklum lah, selepas daripada Nabi SAW diganti oleh Khulafah Rashidin. Lepas tu khilafah Umawi. Lepas tu khilafah Abbasiyah. Lepas Abbasiyah, Osmaniyah. Kalau nak cerita bab khilafah ni jadi panjang pula. Tapi kita royak sikit-sikit biar rasa persoalan, tapi kita tak jawab. Kalau tengok tarikh tu, Abbasiyah ni dia jatuh sebab Mongol. Dalam tahun 1200 Masihi lah gitulah. Osmaniyah ni dia jadi khilafahnya dalam 1400 gitu. Kalau kira macam ada gap situ. Tapi sebenarnya tidak sangatlah. Persoalan yang tidak dijawab. Cuma kita nak ayat lah. Nak ayat perkara yang menariknya. Kalau lepas Nabi wafat, Khulafah Rashidin ambil lalu. Lepas pada zaman Khulafah Rashidin, Khilafah Umawi. Lepas Umawi diganti oleh Abbasiyah. Tapi jatuh Abbasiyah tu, dia gap lama juga, barulah jadi ada khilafah Turki Osmaniyah. Ada lagi beberapa orang yang mendakwa khilafah, tapi tak ada cak lah. Maksudnya tidak diterima secara meluah.
antara Syiah Ismailiyah sendiri, ataupun lebih dikenali dengan Khaja'i Fatimiyah. Khaja'i Fatimiyah di Afrika Utara tu. Dia dakwa khalifah tu, ketua dia dinamakan sebagai khalifah. Hak terbaru sekali IS di Iraq, Syria tu. Dia kan dipanggil Daulah Islamiyah juga, khilafah juga. Khalifah dia Abu Bakar Baghdadi. Jadi ada beberapa lagi orang dakwa khalifah. Selain daripada tu ada lagi hal lain. Tak apalah tu kita sebut secara ringkas ya, berkenaan dengan khilafah, sistem khalifah. Cuma lah ni kita nak fokus bagi pertama ni sejarah kejatuhan Turki Osmaniyah. Kita start 1908. 1908. Gambar ni nampak menarik sikit. Sebabnya alik sebelah kiri tu orang baru nak masuk panggil latihan tentera lah. Baru rekrut. Baru nak masuk barak. Hak belah kanan ni nak pergi perang dah, sudah dah. Jadi comel gambar tu masuk, orang nak belajar hak itu baik dah, siap dah belajar. Lepas tu background pula masjid tu lah. Ni kita buat ringkas mal ni. Nota. Nak masuk PSO ni. Nota PSO lagu ni lah. Masa belajar dulu kita suka buat nota. Pasal dia membantu nak ingat. Lepas tu bila-bila buat tu, kau membantu lagi. Ingat. Beban ni kita baca saja, dengan kita baca lagi. Cuba faham lagi, ringkas sekali lagi, buat nota lagi, tulis lagi, tulis tangan kita lagi, tengok lagi baca. Jadi mudah ingat. Dan bila buat nota ni, kita ringkas-ringkas gini je. Poin je kita tulis. Isi huraya tu kita ingat sendiri, kita baca dah. Lepas tu pergi PSO, orang lain bawa buku, kita bawa kertas 2-3 gelar gitu. Habis meta baca 2-3 gelar, lepas tu kena orang membaca debat ni. Masuk bab tu. Kalau dia belak buku duk mana bab tu. Jadi kita buat secara ringkas. Kita mula 1908. Sebab 1908 ni ada benda besar, revolusi gerakan Turki muda. Jadi bermulanya era perlembagaan kedua. Seperti mana kita tahu, khilafah-khilafah ni dia tidak sistem perlembagaan. Dia tak ada perlembagaan, dia tak ada parlimen ke apa tu. Dia atas khalifah tu sendiri. Ataupun Osmaniyah ni dia panggil sultan dia. Atas sultan tu kuasa. Dia berkuasa penuh, dibantu oleh menteri-menteri dia. Sistem parlimen apa tu lain. Tapi di sana ada golongan dipanggil Turki muda. Dia nak pembaharuan. Dia nak dipanggil golongan moderate lah. Dia nak supaya maju seperti mana orang barat, kita kena togok orang barat kata. Jadi kalau orang barat guna sistem parlimen, sistem tu, sistem ni, kita nak guna lagu tu kata. Jadi Tosi sultan berkuasa mutlak ni, berkuasa penuh. Mereka buat usaha mereka lah. Tekanan tu akhir sekali Khaja'i setuju lah. Turki Osmaniyah setuju untuk buat sistem perlembagaan. Ada parlimen ke apa. Zaman tu zaman Sultan Abdul Hamid kedua. Tinggal sepatut Sultan Abdul Hamid kedua. Sultan Abdul Hamid Sani. Lepas tu kan tahu dia berasa puas tak sedap parlimen, dia bobar parlimen. Dia ambil semula awak sebelum tu semula. Jadi dia berkuasa penuh. Bila dia buat lagu tu, hak Turki muda ni tak puas hati semula. Jadi dia buat usaha pula. Tukar saja, buat macam-macam lah. Dipanggil revolusi. Jadi 1908 mereka buat revolusi Turki muda untuk tekan saja buat balik lembaga itu. Jadi tukar ni Sultan pun terpaksa setuju. Ngalah, buatlah semula. Jadi ada pula parlimen balik. Buat berperlembagaan semula. Lepas tu dia tulis era perlembagaan kedua. Buat dah mula-mula. Sultan ubah. Lepas tu ni buat pula sebabnya revolusi tersebut. Berjayalah revolusi tersebut. 1909 buat dah tarikh belakang ni hari bulan nak semudah. Nampak tahun je. 1909 Sultan Abdul Hamid nak klik semula juga. Nak buat sebuah asas juga. Nak hapuskan balik perlembagaan parlimen apa ni. Nak buat sebuah sistem sultan berkuasa mutlak balik. Tapi masa tu ada dah perlembagaan. Bila ada perlembagaan, ada parlimen, ada Khaja'i. Sultan suku, Khaja'i suku. Pecah kuasa jadi. Jadi parlimen ada kuasa, sultan ada kuasa. Sultan tidak berkuasa mutlak. Jadi untuk menghapuskan balik tu dia kena berhadapan dengan parlimen. Saya parlimen ni. Jadi sultan pula buat
Rampasan kuasa. Sultan terpaksa nak buat rampasan kuasa. Jadi guna ke tentera hok setia dengan sultan, setia dengan khalifah. Puak-puak Turki muda ni, dia general-general juga. Dia ada tentera hok dia pegang ni, dia kontrol tentera hok dengan kata dia. Jadi perang dua ni. Jadi sultan ni, sultan pula terpaksa nak rapas kuasa, tapi gagal. Gagal, bila dia kalah gagal cubaan dia untuk rapas kuasa ni, jadi dia dipecat. Sultan Abdul Hamid dipecat dan digantikan oleh sultan lain. Tak tulis nama, tu jadi banyak doa nama. Kita tulis penting je, Sultan Abdul Hamid. Jadi sini ada orang silap faham. Dia biasa dengar kata Sultan Abdul Hamid sultan terakhir Osmaniyah. Dia bukan terakhir. Dia sultan terakhir yang berkuasa mutlak. Lepas pada dia tu sultan hak dilantik oleh parlimen tu. Jadi tak ada power pun sultan tu. Jadi sultan hak efektif, sultan yang ada kuasa penuh, Sultan Abdul Hamid. Kedua, sultan terakhir. Tapi ada lagi 2-3 orang lagi lepas pada tu. Jadi gantilah dia. Itu 1909. 1911 ni tempoh Osmaniyah tengah lemah dah sebenarnya. Nak jatuh. 1911 perang Libya berlaku. Itali serang Libya. Libya ni bawah Osmaniyah masa tu. Jadi Itali serang Libya kalah. Kalah lah orang Libya dengan yang dibantu oleh tentera Osmaniyah. Menang Itali. Ada perang Omar Mokhtar apa tu lah. Jadi hilang sewilayah. Tak ada Libya. 1912 orang Balkan pula. Balkan ni kawasan atas sikit, sebelah Eropah, hak sepadan dengan Turki hari ni. Negara macam apa? Albania, Kosovo, Bosnia, Moldavia, Macedonia, Greece, Bulgaria, belakang tu. Hak negara-negara tersebut di kawasan Balkan berlaku perang. Waktu tu Tosir dah duduk bawah Osmaniyah. Dia panggil gerakan nasionalis. Nak buat negara sendiri berlaku. Nak buat etos sendiri. Tosir duduk bawah orang dah. Berlaku peperangan Balkan menyebabkan Osmaniyah hilang pula wilayah situ. Merdeka, banyak negara merdeka. Greece belum tu lagi. Jadi banyak negara merdeka. Bulgaria apa tu lah. 1913 3 orang Bashar rapah kuasa, berkuasa mutlak ke atas Turki. Jadi macam diktator lah. Sebelum ni kita sebut dia sistem parlimen. Bila sistem parlimen dia sepah hari ni duk berbuk kerajaan ni. Pahak nak jadi kerajaan. Jadi ada blok-blok. Pokok dia ni sekolah belakang Turki muda. Tapi dia ada grup dia. Dia ada parti dia juga. Ada buah parti ni, ada buah parti lain. Sama-sama sekolah. Jadi bila dalam parlimen ada banyak parti, dia tidak berkuasa mutlak. Nak lulus belanja awal kena ngundi. Orang tak undi tak lulus. Jadi 1913 3 orang Bashar ni rapah kuasa. Singkirkan. Sehingga terbunuhlah Menteri Pertahanan. Mati. Ada dipaksa tak jawatan. Jadi 3 orang ni kontrol kerajaan. Dia panggil 3 Bashar. Sebab Bashar ni panggil title lah macam kita kan. Bawa Datuk gitulah. Datuk apa. Kalau orang Cina nama Tan dia tambah Seri je belakang. Boleh Tan Seri dia. Tan tu nama dia. Jadi 3 orang Bashar ni, nama dia Enver Bashar, Jamal Bashar dengan Talaat Bashar. 3 orang ni lah kontrol kerajaan pada tu. Tak ada lah parlimen. Duk bawah dia dah belakang. Jadi nama je sistem berperlembagaan. Ada parlimen tapi sebenarnya dia kontrol habis dah. Dia singkir dah musuh dia. Bila dia singkir, dia buat keputusan. 1914 mereka 3 orang ni buat keputusan Osmaniyah masuk Perang Dunia Pertama. Menyertai Perang Dunia Pertama di sebelah dia panggil apa? Kuasa tengah. Central power. Kuasa tengah ni Jerman, masa tu empire lagi. Kaisar. Kekaisaran Jerman dengan Austria-Hungary dan juga Osmaniyah. Tiga ni dia duduk tengah. Dia panggil kuasa tengah, central power. Lawan dia tentera bersekutu, Allied. Itu Rusia, Britain, Perancis dan juga kebanyakan negara Balkan ni sokong pokok tu. Tak apalah kalau kita sebut tu jadi pening pula.
Sebab ada negara Balkan ni sokong adik Central Power juga, sokong Turki. Padahal dia balas dengan Turki tu beg tu 1912 perang Balkan. Jadi 1914 Osmaniyah masuk peperangan dunia pertama alik Jerman dengan Austria-Hungary. Dia gabung dua negara tu, Austria-Hungary. Ini pecah jadi kecil dah ke, Austria kecil, Hungary kecil. 1916 Revolusi Agung Arab berlaku. Great Arab Revolt. Orang Arab tosir duduk bawah Osmaniyah. Nak meretos sendiri. Nak buat khilafah sendiri juga. Khilafah Arab. Tosir dah khilafah Turki. Nak khilafah orang Arab pula. Jadi 1916 mereka melaksana buat 2 tahun lepas pada berlaku peperangan dunia pertama. Berjaya revolusi tersebut. 1918 Turki Osmaniyah kalah perang dunia pertama. Dan kita pun tahu memang kuasa tengah kalah. Jerman kalah, Austria-Hungary kalah. Bila kalah Austria-Hungary, dipecahkan negara dia tu. Jadi Austria Hungary tak ada lah empire tu, empire Austria-Hungary. Jerman kalah, Osmaniyah pun kalah. Perjanjian Mudros tu, perjanjian dia sign, dia ngaku kalah lah. Berhenti peperangan tu. Bila selesai perang tu, mula berunding apa dia kita nak buat dengan Turki ni. Zaman tu siapa kalah kena ikut hak menang. Jadi hak menang pun buat perjanjian baru, Sevres tu. Perjanjian Sevres ni dia pecahkan wilayah Osmaniyah. Dia bagilah. Jadi tepat tu kena bagi ke kawan ni. Hak tu boleh ke British, hak ni boleh ke Perancis. Pecah banyak. Kita tengok gambar apa ni betul. Dia bui ke Greece, bui ke tu, bui ke ni. Jadi kecil lah. Kalau kira kecil benar Turki, tak kira jadi saiz Turki hari ni. Osmaniyah terus ada. Dia kalah. Dan perjanjian ni menetapkan Turki jadi kecil pada Turki hari ni. Jadi tengok tadi kita sebut dah KJA, Turki Osmaniyah masa ni dikuasai oleh sekolah. Ada sekolah lain tak puas hati pula. Tak puas hati dengan kerajaan parlimen, kerajaan perlembagaan tadi. Saing perjanjian kecil Osmaniyah ni mengaku kalah terpaksa turun. Jadi berlakulah perang kemerdekaan Turki. Dia tak boleh terima kecil Turki tu, dia nak Turki. Ketua dia Kemal Atatürk lah. Sebab itulah orang Turki sohum lah Kemal Atatürk ni. Sebab kalau tidak kerana dia, Turki tak ada seperti mana hari ni. Kecil benar, kita akan tengok betul lepas ni. Tu dari sudut tu lah. Dari sudut jahat dia tu banyak lah. Jadi masalah Turki pakai ni. 1922 bila dia kuasai Sultan macam biasa lah, latih gitu je. Tak ada kuasa besar pun. Mereka menghapuskan kesultanan. Kalau sebut nama takut tak ingat lah. Sultan Muhammad kelima. Hemat bagi. Bila kesultanan dihapuskan tak payah dah sultan. Tapi kerajaan itu masih khilafah Osmaniyah lagi. Jadi sultan kena halau ke Malta. Lepas tu mungkin dia sakit ke mana, dia berobat di Itali, mati sana, tanah di Syria. Bila sultan ni dihalau ni, dia terpaksa tubik istana lah. Ada gambar suhu tu, waktu sultan tunduk tubik tu. Tu bukan Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid sebelum tu lagi. Jadi orang tukar semua. Lepas tu orang pun silap pahal juga. Ingat kau sultan ni hak ngelah kali, hak tubik istana ada dalam gambar tu. Bukan juga. Pada tu ada lagi seorang sultan, Abdul Majid. Itu kita tak tulis tu. Jadi sultan ni, Sultan Mehmed ni, dia dibuai ke Malta, naiklah kapal British, nama dia HMS Malaya, Her Majesty Ship Malaya. Sebabnya sultan-sultan Melayu sponsor untuk buat kapal tu. Kebetulan nama tu lah, kebetulan dia guna sini. Boleh search lah, boleh google lah HMS Malaya. Kemudian 1923 disebabkan perang kemerdekaan tadi berjaya. Kemal Atatürk ni berjaya mengelakkan, dia berjaya perang, dia hamba Greece apa tu boleh seperti mana Turki hari ni saya. Jadi terpaksalah kuasa sekutu buat perjanjian baru. Perjanjian macam mana tak tu? Lausanne. Perjanjian tu jadi Turki seperti ini. Saiz dia tu. Saiz dia seperti mana hari ni. Lepas pada tu, tahun yang sama, Kemal Atatürk tubuhkan republik. Jadi kerajaan
Tiga Bashar tadi tu sekolah juga. Pusat dia di Istanbul. Kerajaan nasionalis dua-dua. Hak bawah Kemal Atatürk ni berpusat di Ankara. Tu jadi Ankara ibu negara. Jadi 1924 barulah secara rasminya khilafah dihapuskan. Jadi tak adalah Republik Turki dah hari ini. Tu timeline lah kita kata. Start 1908 sehinggalah akhir sekali. Jadi masa khilafah dihapuskan tu Khalifah nama Abdul Majid. Dia hapus Sultan 1922, dia latih Abdul Majid tu boneka je. Lepas tu dihapus tak ada berlaku dah hari ni. Tu timeline dia. Nampak setara mana? Revolusi Agung Arab tu penting. Tapi kita tak cerita lagi sini, kita akan cerita dalam kekeliruan apa ni. Dia masa ni sebenarnya. Jadi kita tengok peta untuk lebih memahamkan apa kita tulis ni. Okey, ingat dah gambar ni. Ingat tu, nota. Okey, ni peta nak semudah nampak. Warna merah, garis merah tu Empire Osmaniyah tahun 1798. Satu. Merangkumi apa? Tunisia, Libya, Mesir, Hijaz tu, Syria, Iraq, Turki sendiri dan juga tu Balkan tu lah, Romania, Bulgaria, Greece, Serbia, Bosnia, Montenegro. Tu. Warna merah 1798. Menjelang 1886 dia hilang warna purple tu. Tunisia hilang, lepas tu kebanyakan negara Balkan dia hilang. Dan juga Mesir sendiri hilang. Mesir British jajah. Asalnya Mesir ni bawah Muhammad Ali Bashar. Muhammad Ali Bashar ni. Muhammad Ali Bashar dia kontrol Mesir ni superior. Jadi atas nama je dia ni Osmaniyah. Hakikatnya dia berkuasa penuh nak agap Mesir. Jadi lepas pada tu anak beranak dia jadi raja-raja Mesir. Sultan ni. Tapi akhir sekali dia lemah sikit. Sultan kemudian ni British berjaya jajah. Jadi hilang tu so. Lepas tu Armenia di atas tu lah, Kaukas tu hilang juga so. Tinggal lah warna apa tu? Itulah tinggal Libya dengan warna apa? Merun, oranye dan kuning tu. 1914 sebelum Perang Dunia Pertama berlaku, dia hilang tu Libya. Warna pink. Dia dah masuk sini jadi tak tahu warna apa. Dekat pink ko, orange ko, merah. Jadi 1914 start perang, hilang habis dah. Tinggal warna kuning dengan orange sahaja. Jadi start Perang Dunia Pertama, Osmaniyah start dengan wilayah tu je. Turki, Syria, Iraq, Hijaz. Ingat tu. Tidak besar dah empire dia, kecil tu je. Jadi mulalah peperangan dunia pertama lagu tu. 1920 dia hilang hak warna orange tu lah, lepas pada perang lah. Perang tu sendiri hilang dan juga lepas pada tu hilang habis negara Arab. Jadi wilayah Turki di Arab hilang, tinggal Turki atas lah. Warna kuning tu tu dia bawah perjanjian Sevres tu. Kalau tidak kerana Mustafa Kemal ni, kuning tu je Turki hari ni. Jadi orang Turki anggap Mustafa Kemal ni penyelamat lah. Jadi buat tak nampak dia buat punah agama tu. Cuma warna hijau tu Turki hari ni. Tu di bawah perjanjian baru tu. Tahun 23. Jadi garisnya warna hijau. Tengok peta so lagi, lebih kurang tu juga. Ni nampak jelas sikit sebab kita royak lalu. Set-set mana duduk mana. Jadi mula Perang Dunia Pertama, Osmaniyah warna hijau tu je. Turki tu. Warna kuning tu kabilah-kabilah tu. Bukan bawah direct Osmaniyah pun tu. Nampak Riyadh tu dalam peta tu. Warna kuning Saudi tu, tengah tu Riyadh. Riyadh tidak direct bawah Osmaniyah pun. Osmaniyah ni dia kuasai Hijaz, dia kuasai Kuwait, sebelah teluk tu, dan Syria, Iraq dan Turki tu hari ni. Nampak Mesir dia bawah British dah.
Sudan pun bawah British. Dia panggil Mesir Sudan. Libya boleh ke Itali lepas daripada perang Libya tu. Tunisia, Algeria, Morocco boleh ke Perancis, kecuali di beberapa tempat Sepanyol ambil. Sampai ke hari ni lah. Dan juga Oman tu, Yaman, Oman dikuasai oleh British. Dan di sebelah tu pengaruh Iran tu ditulis pengaruh saja tu. Rusia pengaruh di atas, British pengaruh di bawah tu, pengaruh saja. Tak apalah. Jadi nampak bila start perang lagu tu. Lagu tu lah situasinya. Kecil dah Osmaniyah ni. Jadi kita masuk Revolusi Agung Arab. Sebab tajuk tu penting sikit. Sebab apa penting? Sebabnya Revolusi Arab ni lah yang menyebabkan Osmaniyah hilang tanah di di negara-negara Arab hari ni tu. Revolusi Agung Arab ni mula 1916. Kita sebut dah bela ni. Tahun 1913, 3 orang Bashar tadi malah kuasa, dia nak kontrol berlaku. Jadi dia rapah kuasa. Bila dia rapah kuasa, dasar dia ubah juga. Dasar dia kerajaan berpusat. Tidak seperti mana Osmaniyah sebelum ni kita tahu. Supaya Mesir, bawah Muhammad Ali Bashar. Dia tidak direct bawah dia. Jadi dia kena wakil, melalui wakil. Kalau wakil tak dengar kata, tak. Jadi dia tak say gitu. 3 Bashar ni dia nak semua berpusat bawah Istanbul belakang. Jadi merisaukan Syarif Hussein. Syarif Hussein ni dia duduk di Hijaz tadi. Syarif ni dia nama title. Nama jawatan bagi wakil Osmaniyah di Hijaz. Kau jaga Mekah Madinah tu. Tempat-tempat lain mungkin ada nama lain. Wali, nama wali ke. Muhammad Ali Bashar tu wali. Wali ni wakil dia lah. Jadi Syarif Hussein ni tak sedap lah. Kalau kerajaan pusat ni mengukuh ke kuasa pusat, dia akan atas dia nak latih siapa. Kalau sebelum ni Osmaniyah ni asal ke bai'ah dia ya. Kalau mau bai'ah Syarif Hussein bai'ah Osmaniyah, Syarif Hussein kekal menguasai Hijaz. Tapi bila berlaku gini bahaya. Dan ada ura-ura nak tukar Syarif ni. Nak latih orang lain, nak buai Hussein. Jadi benda-benda gitu menyebabkan Hussein ni pusing. Syarif Hussein ni dia wakil Osmaniyah di Hijaz. Dia menguasai Hijaz. Dan dia ni keturunan Nabi lah. Keturunan Syarif. Memang dulu lagi Hijaz ni dikuasai oleh waktu Syarif ni. Ganti pas sore. Dalam masa yang sama ada rundingnya dengan McMahon ni. Runding dengan ada link. Syarif Hussein dia ada kontak dengan British melalui McMahon ni. Nak buat lagu mana? Dasar luar dia lah. Supaya kita inilah ada duta-duta. Jadi dia tak ada duta. Masa tu tak ada kedutaan British di Hijaz. Jadi dia berunding dengan McMahon ni. McMahon janji kepada Hussein, kalau mu join kita lawan Osmaniyah, kita akan bui tanah Arab ni kepada kamu untuk buat khilafah Arab. Mu menjadi Khalifah Hussein. Clear dia. Dia pun setujulah. Tapi dalam masa yang sama, British ni ada 2 perjanjian lagi. Sykes-Picot ni perjanjian British dengan Perancis. Dia ni McMahon janji dengan Hussein, kalau melawan Osmaniyah, kalau Osmaniyah kalah, kita bui negara-negara Arab mu untuk membuat khilafah Arab. Dalam masa yang sama, dia pakat dengan Perancis. Kalau kita menang, kalah ke Osmaniyah, Perancis mu ambil Syria, Lebanon, British kata aku ambil Iraq, Palestin, Jordan. Apa? Bila dia janji ke Hussein, dia pakat sama dia juga. Dan dalam masa yang sama dia ada deklarasi Balfour. Deklarasi menyatakan sokongan British untuk Yahudi buat tanah air di Palestin. 3 kali dia janji. Janji dengan ni. Janji British. Itu background dia dulu. Lepas tu masuklah Syarif Hussein pun termakan, dia pun lancarkan revolusi ni. Perang lama dah, 1914 lagi start British perang dengan Turki ni. Tapi 1916 barulah dia masuk. Dan Syarif Hussein ni dia ada 3-4 orang. Mana orang ingat belakang.
Ali, anak tua sekali, Ali bin Hussein. Nombor 2 Faisal bin Hussein. Lepas tu Abdullah bin Hussein. Yang keempat Zaid ke Ziyad? Zaid bin Hussein. Ali anak sulung. Lepas pada Syarif Hussein tak cekak tua ni, ia beri Hijaz ke Ali. Anak nombor 2 Faisal. Faisal ni dia baik dengan Lawrence ni. Boleh kata dia ni ketua tentera revolusi Arab di sebelah utara. Dia lah banyak terlibat buat perang ni bersama dengan Lawrence. Lawrence of Arabia tu. Faisal tu Sohor lah. Anak nombor 3 Abdullah. Anak nombor 4 Zaid. Zaid ni bakal kecil kerana duduk tu ayah dia je lah. Duduk temen ayah gitu ya. Jadi lepas pada revolusi berjaya, Ali boleh Hijaz. Faisal saat ni muka baik dengan Lawrence ke apa ni. Mula-mula orang bui dia jadi Raja Syam, Raja Syria. Tapi dah berjanji tak dikata Syria ni bui ke Perancis. Dia pun balah dengan Perancis ya. Dah boleh dah dia tiba-tiba nak bui ke Perancis. Tak sel lah dia. Tapi dia kalah balah dengan Perancis. Perang ni kalah dia. Lari pergi British, UK ni. British bui dia Iraq pula. Jadilah Raja Iraq. Jadi banyak dia ni. Jadi Raja Syam, Syria semata. Lepas jadi Raja Iraq pula. Abdullah, anak 3, boleh Jordan. Jadi hari ni keturunan dia tu. Jadi bagi harta gitu ya. Ni anak pertama boleh wilayah ni. Anak kedua boleh wilayah. Zaid dia teman ayah dia gimari tak boleh gap satu. Jadi serangan British ni, taktik dia di negara Arab ni nak lawan Osmaniyah ni, Lawrence pergi tolong kabilah-kabilah Arab ni. Anak beranak Hussein, anak buah Hussein untuk tekan Osmaniyah di sebelah Hijaz. Manakala Allenby ni general British, dia duduk di Mesir, pengkalai dia dah Mesir tu bawah British masa tu kan. Dia serang daripada Mesir lagi. Dia masuk ke Mesir, askar Arab revolusi ni masuk ke Hijaz. Kita akan tengok betul kan. 1916 dia isytihar serang, dia kepung Madinah. Ni Arab lah, orang Arab ni. Kita tak sebut Inggeris tu, Allenby tu tak sebut lah. Dia kepung Madinah, tak boleh menang Madinah. Pasal Madinah ni ketua tentera Osmaniyah situ tu kepala. Tak saya ngalah. Nama dia Fakri Bashar. Tak saya ngalah dia ni, dia tetap bertahan sampai ke habis perang, tak jatuh Madinah. Sudah perang Osmaniyah mengaku kalah, dia tak serah juga Madinah tu. Siapa kata paksa general dia mari tu ngoyak, sudah dah perang bobok lah. Nyah kalah, barulah dia nyah kalah. Jadi kalah perang tak saya lepas juga Madinah ni. Yang kedua Mekah. Mekah jatuh. Boleh ke Syarif ni, tentera Syarif. 1917 mereka mula start serang landasan Hijaz, kereta api daripada Istanbul sampai ke Madinah kereta api tu. Dia mula serang kereta api, sabotaj. Pasal bom di rel kereta api. Tak serang kereta api hal lalu. Berterusan untuk susah lah Osmaniyah ni. Lepas pada tu dia pergi ke Aqabah. Dia ada pelabuhan Aqabah di ujung Jordan tu. Situ mereka berjaya menawar Aqabah. Bila tawar Aqabah ni kira gabung pasukan dia. Hak duk Mesir dekat dengan tu Aqabah, hak duk Hijaz pun boleh jumpa di Aqabah. Jadi tembung situ pasukan dia. Lepas pada waktu tu dia bergerak sekali lah naik ke atas. Lepas tu jatuhlah Jordan, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis tu Inggeris lah masuk, tidak sekarang. Sekarang masuk Jordan di bawah. Waktu dia terus naik ke Syam, tu naik ke Dimashq, Halab. Jadi askar Arab masuk Baitul Jordan, terus ke Dimashq, Halab, Syria. Askar British masuk Baitul Maqdis. Boleh ke dia. Tamatlah peperangan 1918 tu. Tak ada lah. Dah Syria apa jatuh dah. Baghdad ni askar British diri masuk. Iraq. Habis lah. Hilang negara-negara Arab daripada Osmaniyah. 1919 berlaku persidangan di versus di Perancis. Dia becah situ. Kita menang dah ni. Nak buat lagu mana hak kalah ni. Kita nak bagi lagu mana ni. Bagi Habuel ni. Jadi persidangan sana Faisal pergi juga. Dia okey. Dia Lawrence pergi sana. Join sekali. Tapi tak boleh kecek apa pun. Kena turut orang lah. 1920 Faisal jadi Raja Syria. Tapi sebab saya fikir tadi kata Syria ni sepatutnya boleh ke Perancis,
dia kalah perang dengan Perancis. 1921 British bui dia jadi Raja Iraq pula. Jadi anak beranak dia jadi Raja Iraq lah. Siapalah askar jatuh. Askar rapah kuasa. Iraq ni rapah kuasa semua. Jadi 1925 jatuh Hijaz. Bila kita cerita saat ni, selepas pada perang ni, Syria boleh ke Perancis, Iraq Faisal jadi raja, Jordan Abdullah jadi raja, Hijaz Syarif Hussein tak cakap bui ke anak dia Ali. Lepas pada tu orang Najd serai dia. 1925 Hijaz jatuh. Jadi Hijaz Mekah Madinah hari ni tidak di bawah keluarga Syarif dah. Tapi Jordan kekal. Iraq tak ada sebab askar dia rapah kuasa. Tak ada keturunan raja-raja dia. Lepas pada tu general bagi rapah kuasa. Lepas pada waktu rapah kuasa, general lain rapah pula. Waktu sadai rapah pula. Jadi hak tinggalnya Jordan je hari ni. Keturunan Syarif ni. Anak dia ketiga tu, Abdullah tu. Hijaz jatuh. Tak ada lah. Kita tengok peta revolusi ni. Tu peta dia. Daripada Madinah, Mekah, dia pergi naik hak merah tu askar Arab. Askar revolusi bawah Faisal dibantu oleh Lawrence. Mereka ambil Aqabah. Bila ambil Aqabah, dia nampak dia gerak selari dah lah dengan British. British mari daripada Cairo lah. Power Sinai. Sinai tu bawah Osmaniyah asal. Jadi British hambak Sinai. Jadi British naik ke atas, Arab naik ke bawah. Nampak dia masuk Aqabah, dia pergi masuk Jordan tapi terus ke Damaskus, Dimash. Hak British ni dia masuk di atas, dia pergi Sinai, dia masuk Gaza. Gaza tu 3 kali perang nak boleh ke mana. Askar Osmaniyah ni dia dibantu oleh Jerman. Dia ada kontingen Jerman. Jadi walaupun askar sikit tapi kelengkapan molek dan Jerman pun bisa lah perang-perang ni. Dia payah sikit British nak menang. Tapi akhir sekali boleh lah. Masuk Jerusalem tu, Baitul Maqdis tu, Masjid Aqsa, boleh dia. Dan akhir sekali dia naik atas. Halat tu, Aleppo tu halat, tapi siapa askar Arab dululah. Gitu. Warna putih tu Khatapi tu, Hijaz Railway. Daripada Madinah straight naik ke Jordan, naik ke Syria, terus ke Istanbul. Projek asal nak buat sampai Mekah, nak suruh mudah orang pergi haji. Tak payah naik motor dah, naik kereta api pula. Tapi kan tidak sempat siap. Sampai Madinah saja siap. Ni tambahlah kita tengok sikit. Waktu projek kereta api dia 1914 tu, hitam-hitam tu stesen dia lah. Stesen. Sebab dia mati di Madinah, dia habis di Madinah. Kalau kita pergi Madinah hari ni, ada muzium. Muzium kereta api Osmaniyah. Jadi boleh menolak jugalah orang kata Saudi ni tak cara kot sejarah. Ada hak cara, ada hak tak cara. Ni gambar lah. Orang bila perang ni tak, lalu kereta api ni, orang serang. Turun perang. Kemudian gambar-gambar sedikit. Atas kiri tu Syarif Hussein. Bawah tu Lawrence. Lawrence ni persikal. Dia intelligent officer. Tapi tidak semestinya persikal ni jadi spy nyamar semua. Dia tak kena nyamar dia. Dia pergi train. Selarah ajar nak buat agama perang aja. Jadi dia pandai kecak Arab. Dia bisa dengan orang Arab. Dia asimilasi dengan orang Arab. Pak dia jadi Arab. Bila dia buat gitu, orang Arab suka. Arab ni kita boleh turut dia, berakhir lah. Apa kita lah, Mak Saleh boleh kecek Kelantan kan, suka lah kita. Ada buang dengan dia. Kemudian tu gambar dia di persidangan tu. Faisal tengah tu. Belakang dia sebelah kanan tu, tu Lawrence tu. Tu kita panggil apa? Rombongan dah. Rombongan pergi persidangan situ. Ni gambar perjanjian Sevres tadi tu. Kecil dia bagi Osmaniyah tu. Turki tu dia bagi. Kuning sahaja. Banyak dia bui kepada warna biru muda tu bui ke Armenia. Jadi sebab tak jadi ni Armenia kecil hari ni. Tu tak besar Armenia tu. Greece warna biru. Nampak? Jadi Turki ni tak ada di Eropah hari ni. Istanbul sebutih ya. Orang belakang tu dah, tapi hari ni sampai ke belakang tu sikit.
Begitu juga Izmir tu. Sebelah tu sikit boleh dia juga. Kalau ikut kayaknya gitu. Perancis ambil sikit bawah. Britain tu tak kait dengan Turki lah. Britain tu ambil Iraq tu situ tu. Tapi disebabkan Mustafa Kamal tak setuju dengan tindakan kerajaan tiga Bashar saat ni, sign perjanjian ni, dia memberontak. Kita pun habis kejatuhan Osmania. Hak ni hak berlaku. Kau hak berlaku. Nampak dah selesai. Kita masuk bahagian 2. Tinggal setengah jam. Biasalah bahagian pertama dia heret sikit. Lepas tu dia mula lorak. Jadi siapa dalam kejatuhan Turki Osmania? Ni kita nak masuk ke kekeliruan. Lalu ni kita nampak dia jatuh lagu mana? Siapa terlibat? Jadi lalu ni kita nak masuk ke kekeliruan. Kita tulis siapa tu pasal kita nak mementingkan aktor, wataknya, siapa. Kalau kita nak kata faktor ni banyak, Osmania ni jatuh banyak faktor. Waktu boleh cuba tengok sendiri lah, cari sendiri, faktor-faktor tu banyak. Cuma kita nak tengok lah ni, individu, watak-watak yang terlibat, siapa kat sebenarnya. How to fokus kita pada hari ni. Tu gambar perkuburan Baqi' sebelum boleh ke Sa'ud. Hari ni pergi Baqi' kosong dah lah. Sebelum tu zaman Osmaniyah dia ada bangunan-bangunan tu lah, kubur-kubur tu dia ada bangunan. Ni ada nombor tu 1, 2, 3 tu kena tengok rujukan lain lah, dia koyak lah nombor 1 tu kubur siapa, ni kubur siapa. Ada besar, ada kecil. Bawah tu kecil-kecil tu kubur-kubur lain lah. Hari ni tak ada lah. Hari ni Saudi dia semua kubur sama je belakang. Jadi siapa terlibat tu, kita beri perbanding kiri kanan tu. Hak kita baca tadi tu, kita faham tak? Lagu tu lah. Masalah dalam Osmaniyah sendiri. 3 Bashar tadi berbuk sama mereka. Dan dia heret Turki masuk Perang Dunia. Pihak bersekutu, musuh tradisi, British, Perancis, Rusia, dan dibantu oleh pegawai-pegawai dia lah, macam Lawrence. Waktu kita tahu semuanya British ni apa ramah. Selain daripada Lawrence ni ramah, tak kira Lawrence ni sore aja. Ada ramah lagi hak tolong. Tolong tentera Arab ni, revolusi ni. Selain daripada data ke Hussein Syarif ni, dengan Saudi pun dia atas juga. Dia ada wakil dia juga. Pasal nak kecek kira ni kena ada wakil. Yang ketiga, sesek revolusi Arab tu sendiri, Syarif Hussein sendiri. Dia termakan dengan pujukan British, melancarkan revolusi yang menyebabkan Osmaniyah hilang habis negara-negara Arab. Jadi anak dia paling so tadi Faisal. Itu sepatutnya yang berlaku. Tapi di sebelah kanan itu kita buat itu kekeliruan. Secara umumnya kekeliruan kita boleh kata sama ada orang kata Wahabi ataupun Arab Saudi hari ini yang menjatuhkan Osmaniyah. Itu keliru tu. Kadang-kadang orang ngaji IR sendiri ni, ngaji international relationship, ngaji hubungan antarabangsa tu salah juga. Boleh nyawak video kata Saudi Wahabi menjatuhkan Osmaniyah. Itu silap besar tu. Kita sebut dah depan tadi tu fakta, boleh cari sendiri fakta tu. Kita jual fakta yang ini. Kita tidak jual obat. Kita tak jual benda-benda tak pasti ni. Hadis-hadis doa ke, teori-teori konspirasi ke. Kita sebut cerita-cerita hak pasti je. Ini. Jadi orang keliru dia ingat Wahabi. Bila Wahabi ni umum sikit. Kalau sebut Saudi ni mungkin dia nampak Saudi hari ni. Wahabi tu umum lah. Jadi termasuk banyak benda, banyak isu dalam itu. Muhammad bin Abdul Wahab dengan Ibn Sa'ud menjatuhkan Osmaniyah. Memori Mr. Hamper tu, perancangan, rahsia Muhammad Abdul Wahab ni. British dengan Saudi, ada hubungan British dengan Saudi ni. Ada pegawai-pegawai British duduk dengan Saudi. Jadi itu benda-benda yang menyebabkan dia silap faham. Bila ada pegawai-pegawai British duduk dengan Saudi, dia pun ingat, ni lah jatuh Osmaniyah ni, ada lawan ni. Sebab apa? Dia tak tahu Syarif tu. Dia tak kenal apa Syarif Hussein tu. Sebab tak ada, dia nampak-nampaknya Arab Saudi dah hari ni. Ada juga Abdul Aziz Ibn Sa'ud ataupun Ikhwan. Orang ni advance sikit. Keliru juga tapi advance lagi.
Pasal dia tahu hak atas tu zaman bila tahu tu. Hak bawah tu zaman Arab Saudi moden ni. Hak mendiri ke KJR Arab Saudi, negara Arab Saudi hari ni Abdul Aziz Ibn Saud. Ikhwan tu askar dia. Kabilah-kabilah tu pergerakan ikhwan. Jadi bila ada hak keliru lagu ni, maka sebarlah gambar-gambar ni. Ni ada gambar. Kita pun tak tahu mana gambar ni. Tapi hak itulah kadang-kadang dia kata hak nombor 2 daripada kiri itulah Muhammad bin Abdul Wahab. Kadang-kadang kata 2 daripada kanan tu Muhammad bin Abdul Wahab. Hak kanan sekali tu dia kata pegawai British, Persikop. Tapi kita pun tak tahu jauh lah kedok tu. Apa lain je gambar inilah kok asal hak lain. Jadi wallah alam lah. Tapi biasalah kalau kita buka-buka kadang-kadang blok-blok ke apa, dia gambar ni. Oh ni lah Muhammad Abdul Wahab ni. Itu berlaku kekeliruan. Berapa kekeliruan? Soalnya dia tak tahu timeline. Kita akan cerita timeline Saudi kan. Mari mana orang Saudi ni? Soalnya kita nak cerita pasal gambar ni dulu. Macam mana boleh Muhammad Abdul Wahab ada gambar? Mana dia? Gambar tu salah sebenarnya. Gambar ni gambar kemudian dah. Gambar Saudi hari ni. Tu pimpinan dia lah, ada hak ketua leader ikhwan pun ada tu. Bukannya Muhammad bin Abdul Wahab. Sebabnya Muhammad bin Abdul Wahab dia lahir bila? 1703. Wafat 1793. Tak ada pun dengan kejatuhan Osmaniyah. Muhammad Abdul Wahab ni mati 1793. Osmaniyah jatuh 1924. Tak kait asung dia. Tak sueh pun. Yang kedua, gambar tu dia kata pegawai British tu Persikop. Kawin tu nya tak ada pun dengan Muhammad Abdul Wahab, tapi dia ambil gambar sekali. Dia lahir 1864. Muhammad Abdul Wahab mati dah baru dia berani. Tak ada ambil gambar. Yang ketiga, kamera tak ada lagi zaman tu. Zaman Muhammad bin Abdul Wahab tak ada kamera. Dia mati 1793. Kamera pertama, gambar pertama ada kekal ini 1825. Gambar mula-mula. Itu pun kata silap, bukan gambar orang pun. Gambar pemandangan kau kan. Bak kamera zaman dulu, dia kena lama duduk ambil gambar. Bukan kata lah ni tekek-tekek jadi gambar dah. Dulu lama lah duduk sengih situ. Jangan gerak. Kalau gerak tak masuk gambar, hilang. Gambar manusia mula-mula orang tengah cuci kasut. Ada gambar ni, dia ambil gambar di laluan lah, jalan yang sibuk. Tapi kekalnya 2 orang je. Seorang dia cuci kasut, seorang dia cacah ada kasut dia. Pasal apa? Pasal dia duduk cacah lama senyap tak gerak. Hak lain duduk jalan, hilang. Tak masuk dia gambar. Sebab gambar zaman dulu dia pendedah kena lama. Tak boleh gerak. Kalau jalan tak apa. Dan lepas tu kita pun tengok gambar sebelum ni pun orang gerak kan jadi kabur. Kabur sang. Lah ni dah. Tak gerak lalu. Kata tengah laju. Boleh ambil gambar. Dulu tak boleh. Jadi dia cuci kasut tu masuk gambar dia jadi gambar manusia pertama. Itu pun kamera 1800. Tak ada dengan Muhammad Abdul Wahab. Itu saja kita nak sebut gambar tu lah. Jadi gambar tu tak ada suku sakat pun dengan Muhammad Abdul Wahab. Tidak kait dengan dia. Lebih pentingnya kita cara timeline sejarah Arab Saudi ni lagu mana. Tak ada kait dengan Muhammad Abdul Wahab pun. Ni sejarah Arab Saudi di dalam sekeping gambar. Atas tu dego-dego dia kan ayat banyaknya KJR dia. Arab Saudi ni sebenarnya 3 kali KJR dah. Kok ada hari ni KJR ketiga. Nampak yang pertama tahun 1744 dipanggil perjanjian Dir'iyah. Nama tepat tu. Di antara Muhammad bin Saud dengan Muhammad Ibn Abdul Wahab. Muhammad Wahab hidup lagi masa tu, dia pakak dengan Ibn Saud. Aku beragama, mu buat politik. Jadi pakak dua-dua ni berjaya menubuhkan Emiriyah Dir'iyah. Kalau kita
ketua negara nama raja. KJA tu panggil kerajaan. Kalau dia ni dia panggil amir, ketua. Amir Muhammad bin Saud. Jadi KJA dia panggil apa? Keamiran. Inggris tu Emiriyah, ke Arab Emiriyah, Inggris jadi Emirate. Dir'iyah 1802 Emiriyah ni berjaya menguasai Mekah. Lepas pada tu Osmaniyah bimbang dengan kuasa baru ni, takut mengancam dia. Dia minta Muhammad Ali Bashar serai Emiriyah Dir'iyah. Dir'iyah ni dekat-dekat Riyadh lah, dia Najd. Kawasan Najd, kawasan kosong tengah Arab Saudi tu. Atas suruh Muhammad Ali Bashar pergi serai pokok tu. Muhammad Ali Bashar atas anak dia Ibrahim Bashar. Ibrahim, salah tu bukan Ibn Rahim. Dan dia pun menguasai tanah Arab 1818. Jatuh kerajaan Osmaniyah yang pertama yang diasaskan dengan kerjasama Muhammad Abdul Wahab. Masa jatuh 1818 Muhammad Abdul Wahab mati lah. Tak ada kaitan, jatuh kerajaan dia. Daerah dia yang pertama tu, boleh sabit ijaz tu. Kemudian anak beranak Ibn Saud tadi menubuh ke Emiriyah Najd kali kedua tahun 1824. Jatuh tu tak lama, lepas tu dibuat pula ketegak ni di Riyadh, sehinggalah mereka dikalahkan oleh Emiriyah Ha'il Bani Rashid pada 1891. Kerajaan kedua jatuh juga lepas pada tu. Kecil ni yang kedua ni. Emiriyah Ha'il ni ataupun Jabal Shammar, dia duduk utara Saudi, dia duduk balah dengan Najd dah ni, semua dah balah. Jadi lepas pada Ibrahim Bashar mengalah ke kerajaan Arab Saudi pertama, mereka buat kerajaan Arab Saudi kedua tapi kecil sikit. Lepas pada tu dikalahkan oleh Ha'il, orang di utara Saudi. Kalah 1891. Lari pokok dia, lari ke Kuwait. Daripada Kuwait lah Abdul Aziz bin Saud tahun 1902 dia pergi serai Riyadh pula. Emiriyah kedua tadi, daerah kedua dari kiri tu. Jadi Abdul Aziz bin Saud daerah dia ketiga tu daripada kiri, sebelum dia ubah jadi daerah sepuh hari ni tu. Dia berjaya menguasai Riyadh. Lepas pada itulah dia meluaskan kekuasaan dia dengan bantuan tentera Ikhwan tadi. Kabilah-kabilah Arab Badui ni, hak fanatik ni, dia gelar nama pergerakan Ikhwan. Sehinggalah dia berjaya kuasai Arab Saudi sepuh hari ni. Dia pun isytiharlah negara Arab Saudi 1933. Gambar naik utara tu pokok dia tu, pokok Ikhwan. Tapi kadang-kadang orang cerita sirah ke apa tu bukan mani juga. Daerah Itai tu daerah dia tu, daerah Ikhwan. Dia kabilah fanatik, kuat doa ke agama ni. Jadi habis buat Saudi ni, dia pergi serai Syiah, Iraq, Kuwait dia serai. Jadi bila dia langgar apa-apa tu, timbul masalah lah. Sebab kawasan tu dikuasai oleh British masa tu. Supaya isytihar pergi ke British lah. Abdul Aziz bin Saud ni orang politik, ahli politik. Dia tahu mungkin gomo British tu apa kerah lah. Lelah-lelah kita buat kerajaan Arab Saudi ketiga ni besar molek lah ni. Mungkin cari pasang dengan British tak saya lama. Jadi balah Aziz Saud dengan Ikhwan. Perang dua tu menang Aziz bin Saud. Tak ada lah Ikhwan. Jadi menang. Bila Aziz menang kan, dia pandai politik. Dia buat hubungan dengan British, dia buat dengan mereka. Baik pakai ni dengan mereka. Tak lama dah kerajaan dia. Dia mahu kau ke? Duk teruk sangat. Kemudian ni peta Mesir zaman Muhammad Ali Bashar. Apa dia asalnya Monija tu. Lepas tu dia masuk Sudan, dia ke serai Sudan. Kemudian nampak Arab Saudi tu. 18 Dir'iyah. Dia mengalah ke kerajaan Arab Saudi yang pertama situ. Jadi kita nampak timeline 3 kerajaan Saudi ni tak ada kaitan lah. Kok mana Muhammad Abdul Wahab boleh menjatuhkan Osmaniyah? Dia tu kerajaan pertama pun tak ada. Dia mati tak ada jatuh kerajaan pertama. Lepas jatuh pertama, jatuh kedua. Lepas tu baru kerajaan ketiga. Dan kita baca dah tadi, revolusi Arab yang mengalahkan Sharif Hussein bukannya Saudi menyerah. Saud ni dia ambil peluang lepas pada tu. Jadi Sharif Hussein ni lelah buat kerja. Dia daripada Hijaz, dia boleh Syria apa tu semua, tapi dia kena lipat ke British. Lipat dengan kecing ke British, tak boleh negara. Lepas pada tak boleh tu, ni
Aziz bin Saud ni dia kontrol Riyadh dah masa tu, dan masa tu juga dia berjaya mengalah ke Ha'il atas dia tu, Emirah Ha'il ataupun Jabal Shammah. Lepas pada dia pergi ke Hijaz. Jatuh Hijaz tadi 1925. Jadi les saja Husain ni. Syarif Husain ni lelah-lelah Hijaz dia hamba Osmaniyah, lala boleh ke Saud. Tapi orang silap faham, orang ingat kau Saud tu hamba Osmaniyah. Jangan awak gitu. Syekh Husain Hijaz dia tu. Apa duit kredit kau Saudnya? Dia letih-letih hamba Saud apa Osmaniyah. Tiba-tiba orang pergi claim Saudi hamba. Saudi tak agak apa satu. Boleh nama gitu ya. Bukan dia mengalahkan Osmaniyah. Kemudian kita nak membantu sikit nampak kerajaan Saudi ketiga ni lagu mana? Kita tengok tahu sikit. Ni tahun 1910, sebelum perang lagi, sebelum perang dunia ni, perang dunia pertama. Kuning tu Osmaniyah. Daulah Osmaniyah, kerajaan Osmaniyah. Jadi Osmaniyah ni dia kuasai kawasan sebelah teluk tu sikit kuning. Dengan Hijaz. Hijaz bukan dia kontrol pun bawah Syarif tadi. Bawah tu kecil tu Idris, kerajaan Idris tu. Yaman dah ni. Warna merah tu adalah Emirah Ha'il tadi ataupun Jabal Shammar. Itu Bani Rashid. Kayak ni kerajaan Saud ni Bani Saud. Anak beranak Saud. Hak tu anak beranak Rashid. Saudnya Abdul Aziz Saud daripada Kuwait tu dia mari dia buat Riyadh tu. Dia kuasai Riyadh daripada Ha'il. Kecil tu je. Tapi dengan kesungguhan dia, rajin dia duduk sekian orang. Jadi pesani dah tahun 1916. Dia ambil hak Osmaniyah tadi sebelah. Dan juga dia mengalahkan separuh daripada Ha'il. Nampak? Bagi dua tu merah dengan hijau. Tadi kecil hijau. Hanya telah dia bagi dua. Hijaz masih bawah Syarif. 1916 ni tahun Syarif melaksanakan revolusi Surah Osmaniyah. Jadi kalau orang duk balah kata Saudi menjatuhkan Osmaniyah, tak tepat lah. Sepatutnya kredit itu diberikan kepada Syarif Husain. Tapi kalau kita nak kata Saud ni tak balas langsung dengan Osmaniyah, tak juga. Dia bersaing pengaruh juga. Soalnya dia ambil hak sebelah teluk tu, hak Osmaniyah. Yang keduanya dia sebagai Ha'il. Ha'il merah tu sekutu Osmaniyah. Tidak bawah Osmaniyah, tapi geng dia. Osmaniyah tolonglah supply. Jadi dia sebagai hak tu. Jadi kalau nak kata dia balas dengan Osmaniyah, cari pasal tu ya lah, biasalah. Zaman tu zaman segera orang. Tapi kalau nak kata dia menjatuhkan Osmaniyah, itu kekeliruan yang amat besar. Tak apa rasa keliru lagi tu. Akhir sekali 1921 jatuh Ha'il. Kalau Ha'il. Hijaz habis pakatah dah Hijaz. Tapi 1921 ni Osmaniyah hilang dah Arab, tanah Arab. Hijaz masih kekal di bawah. Itu lagi. Lepas pada tu lah 22-23 lah Saud ni serah kuning tu Hijaz. Jadi kuning tu dia tulis Osmaniyah. Tapi sebenarnya 21 bukan bawah Osmaniyah dah. 16 lagi bukan bawah Osmaniyah. Sebab Syarif Husain memberontak dah. Tidak bawah Osmaniyah dah jadi. Silap sikit gambar tu. Daulah Hijaz patut ayat. Kerajaan Hijaz sore dah Husain. Jadi Saudi sore Hijaz tu. Boleh dah. Sahih seperti mana Arab Saudi pada hari ini. Jadi nampak. Jadi urutan dia nya Syarif Husain hamba Osmaniyah, Saud hamba Syarif Husain. Tu bukannya Saud hamba kerajaan Osmaniyah. Tu keliru sikit. Okey, habislah. Ini keliru berkenaan dengan kerajaan Saud dengan Muhammad Abdul Wahab. Jadi jelas sini Muhammad Abdul Wahab mati lama dah, tak ada kaitan pun. Dia pun tak sempat melihat kejatuhan kerajaan Saudi pertama pun tak ada dia. Dan hak kerajaan Saudi ketiga ni, Third Saudi State, Daulah Saudi Salisah ni bukan Surah Osmaniyah, tapi balasnya sekutu dia. Surah Ha'il, lepas tu Surah Hijaz. Tapi masa tu Hijaz tidak bawah ni dah, memberontak dah. Buruh. Memberontak kat atas Osmaniyah. Dan kita tulis tadi, Mr. Hamper tu itu diary.
Dulu boleh jumpa di Japarawan ada buku jual diary Mr. Hamper. Cerita dia nya, cerita ni sedap sikit. Mr. Hamper ni katanya perisik British. Dia jumpa Muhammad Abdul Wahab, dia pun train lah Muhammad Abdul Wahab untuk bunuh Islam daripada dalam. Jadi Muhammad Abdul Wahab nak rekod agama baru ni, Mr. Hamper lah. Mr. Hamper tulis dari diary dia, aku telah merosakkan. Aku jumpa dia di Iraq, aku jumpa sini. Macam dia pula tu guru ni. Hamper ni tu guru. Tapi kebanyakan orang kata diary tu tak betul, rekod. Kemungkinan besar Osmaniyah rekod. Boleh jadi orang Turki rekod. Pasal dia ada balung Saung ni. Jadi rekod benda untuk memburukkan Muhammad Abdul Wahab ni. Banyaklah kalau kita nak sebut hujah-hujah yang menunjukkan tak betul benda tu. Selain daripada nama diary, tak tulis tahun pun. Ada 2-3 tempat tulis tahun. Orang lain macam cerita je. Jadi tak nampak macam diary pun. Dan nama tu tidak dikenali. Tak ada dalam daftar perisik British, tak ada pun. Jadi diary tu tak betul. Lo ni tak tahu. Tapi kalau Google ada. Google ada internet. Jual kedai tak tahulah buku tu ada. Dulu ada jual. Pernah jumpa dulu. Kemudian masalah perisik-perisik ni. British akta perisik pada Saud. Betul, tidak dinafikan ada. Tapi tidaklah juga mereka yang mendorong Saud menjatuhkan Osmaniyah. Sebab dia menjatuhkan Hijaz lah. Dia sebagai syarif saja. Dia tidak sempat menjatuhkan Osmaniyah alih atas. Jadi walaupun ada British, pegawai British, tak lebih sekadar duta gitulah. Duta tu orang mudah kecek kego nak buat apa-apa. Cuma nampak sini British ni pandai. Syarif pun di atas, hok ni pun di atas. Bijak politik. Makai belaka. Hok ni kecek, hok tu kecek. Kecek belaka, makai keliling. Pandai kecek bui saja. Jadi tak ada gapo lah kalau rakyat British, polisi British duk train Saud, dia tak ada gapo juga. Pasal bukan Saud jatuh ke Osmaniyah. Kalau kata ada hubungan tu, iyalah memanglah. Kita berakui memang dia ada hubungan dengan British masa tu. Pala ni ada hubungan dengan mereka. Pala ni nak baik dengan Israel pula. Tu kita tak nafi, tu bagi jelas, bagi nyata. Kemudian ada soal lagi kekeliruan. Disebabkan mungkin ada hak baca sikit. Hak teruk sekali dia kata Muhammad Abdul Wahab jatuh. Hak teruk benar tu tak baca langsung tu. Masuk esok gitu je. Hak kurang teruk sikit dia baca. Jatuh tahun sikit-sikit. Dia kata Muhammad Kerajaan Saud ketiga sebenarnya Osmaniyah. Dia keliru sikit keliru tu. Ada hak keliru Kerajaan Saud ketiga ni, ada juga hak keliru dengan Faisal. Anak Syarif Hussein ada nama Faisal. Anak Saud Abdul Aziz bin Saud ada nama Faisal juga. Dua-dua Faisal. Ni kekeliruan juga. Jadi kadang-kadang dia baca dah book bisa bagus dah. Jadi macam Faisal sebenarnya. Faisal pakat dengan Lawrence untuk menyerang Osmaniyah. Cuma dia duduk kepala otak dia ingat ke Faisal tu anak Saud. Anak Abdul Aziz bin Saud. Sebab nama sopo. Tapi sebenarnya tahun berbeza. Tak ada kaitan. Nama sopo dengan Osmaniyah, nama Faisal anak Hussein je. Lepas pada tubuh Saudi baru naik nama Faisal anak Abdul Aziz bin Saud. Dan ada juga keliru Lawrence tu bekerjasama dengan Saud, Arab Saudi, bukan dengan Syarif Hussein. Itu keliru juga. Mungkin dia silap Faisal tadi. Dia kena tengok juga Faisal tu. Muka lain. Orang boleh tukar juga. Jadi waktu Faisal kiri tu Faisal anak Syarif Hussein. Gambar tu kita kerok ambil daripada gambar delegasi dia pergi ke Versailles 1919 tu. Kecek kira sebab dia menang perang. Dia sokong British, dia menang. Boleh pergi juga dia bunuh sana. Sebelah kanan tu gambar Faisal anak Abdul Aziz bin Saud. Hak jadi raja Saudi kemudian. Lepas pada Abdul Aziz bin Saud, abang dia dulu. Nama Saud ke apa? Lepas pada tu baru naik Faisal. Pada tu orang lain lah. Fahad apa tu, Khalid, Fahad, Abdullah ini. Jadi tu gambar Faisal. Kita ambil gambar duduk dengan Lawrence laju. Belakang tu Lawrence duduk senyum. Senyum. Pasal nak ayatnya ni Faisal duduk dengan Lawrence tu. Faisal ni kita ambil duduk dengan Mufti Mufti Ali Husaini, Haji Amin Al-Husaini, Mufti Baitul Maqdis, Mufti Palestin lah, lebih kurang. Zaman Palestin duk bol dengan British, kena jajah dah lepas perang dah.
Faisal hak sebelah kanan tu jadi Raja Saudi kemudiannya. Ganti ayah dia, ganti abang dia. Dan dia ni nama reputasi baik. Sebabnya walaupun Saudi ni baik dengan mereka, tapi zaman dia bila berlaku perang tahun 73, Mesir serang, Mesir, Syria serang Israel, dia blok minyak. Siapa sokong Israel, mereka blok minyak, tak jual minyak. Jadi krisis minyak di negara Eropah. Siapa kau takut dah aku. Minyak jadi mahal, pasal minyak tak lagi. Mahal, dan di negara Eropah ni kena beratur panjang stesen minyak. Nak minyak, tak cukup minyak. Akhirnya Saudi sekat masa tu. Waktu naik nama dia tu, bisa jadi dia. Jadi negara-negara Eropah ni terpaksa nafi, kita tak baik dengan Israel. Kita tak tolong pun dia. Terpaksa kayak gitu. Takut kena sekat minyak dia ni. Alah ni tak jadilah. Tak jadi, tak sih. Jadi itu beza Faisal ni mungkin kekeliruan juga bagi hak rajin sikit. Tapi tak keliru lah. Rajin dah dia baca, tapi dia tukar Faisal mana. Bila tukar Faisal tu, ya jadi tukar lorong segetek tu. Memang lorong turun Faisal, tapi Faisal Syarif Hussein, bukan Faisal Abdul Aziz bin Saud. Jadi rasanya terjawab lah kekeliruan tu kita sebut dah sasa tu. Dan kita sebut dah tak kafir lah kalau orang sebut. Jadi kalau orang hujung ni pegawai British duduknya tak telek dengan presiden Amerika lagi Abdul Aziz bin Saud jumpa ada gambar dia. Tak telek gambar-gambar tu. Kita kaya awal-awal. Jadi habis lah sekat tu, habis dah. Slide kita cukuplah setakat tu dulu. Moga-moga boleh manfaat lah, boleh faham lah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi ngomong General gitu kena dipukul dah. Tak sedar. Kita buka soalan lah. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Anda juga nak tanya Ustaz. Antara tokoh-tokoh yang dikatakan dalam kepada kejatuhan Turki Osmaniyah ni, selain pada Muhammad Wahab yang telah diterangkan, nampak jelas adalah kepalsuannya. Ada seorang lagi nama anda tengok dalam WhatsApp tu, dia disebut seorang tokoh bernama Said An-Nursi. Jadi setahu mana dia ni terlibat dalam menjatuhkan kerajaan Turki Osmaniyah? Kalau baik kait dengan Said Nursi tu tak baca mana, dan dia pun tidak kait dengan ni lah. Dia tidak di Saudi, tidak Arab Saudi. Dia orang duduk di Turki juga. Dia sana. Badi'uz Zaman Said Nursi lebih dikenali dengan seorang pembaharu lah. Ada ngajar tu. Jadi Anas sendiri pun tak jelas setara mana dia kata Said Nursi tu menjatuhkan Osmaniyah sendiri. Sebab Kamal Ataturk tu pernah jemput dia mari dan nak beri jawatan kepada dia atas alasan mengenang jasa dia kerajaan Turki Osmaniyah. Waktu kita tak baca secara detail, tapi nampak lah gaya dia tu ada benda-benda lagi kena baca. Soalnya dia kena bawa bukti sejauh mana penglibatan dia. Kalau tidak jadi sekadar dakwah lah. Dan kalau betul ada pun setara mana penglibatan tersebut. Adakah betul-betul menjatuhkan? Sebab Said Nursi ni lebih pada mengajar. Jadi boleh jadi ada masalah dari segi pengajaran dia. Dia ajar tu, dia dakwah tu, dia ajak kerana ajak lawan Osmaniyah ke, ajak jatuh ke kerana. Tapi kena kata dia terlibat politik secara langsung tak. Kita tahunya dia ni da'i lah mudah katanya. Sekat tu dia. Jadi dan kalau kata Ataturk panggil dia tu, waktu pun tak jelas juga lah. Osmaniyah jatuh dalam masa tu. Ataturk panggil dia untuk memberi anugerah. Boleh jadi juga Ataturk dipanggil ni untuk menambah keabsahan dia panggil. Panggil ulama-ulama usul untuk menguatkan kedudukan dia. Menunjukkan dia ni disokong. Jadi nak jawab gapo Said Nursi ni buat menjatuhkan Osmaniyah tu, tak banyak dah nak tahu tu. Itu tak baca banyak. Kena jawab semula lah tu. Kena tengok semula-mula.
Sebab biasa kita baca ni Said Nursi ni tidak ke arah tu. Dia lebih pada islah gitu ya. Dai. Tak dijawab dengan molek juga lah. Tapi insya-Allah. Ada soalan? Ada tanya lagi. Apa dia ada masalah. Apa pandangan Ustaz? Sebab kejatuhan kerajaan Turki Osmaniyah ni, khalifah masa tu memang sangat lemah. Dan dikatakan khalifah masa tu seorang yang suka berpoya-poya dengan perempuan lah, dengan arwah lah, moral yang sangat teruk lah. Jadi ada pandangan mengatakan baik kerajaan yang lebih adil berbanding dengan kerajaan yang lemah, walaupun kerajaan adil tu di segi amalan agamanya adalah sangat menyosang. Jadi apa pandangan baik? Jadi baik kita jatuhkan kerajaan Islam yang korup dan kita naikkan kerajaan yang tidak Islam tapi adil. Macam mana? Jadi zaman Osmaniyah ni lemah dak. Banyak masalah. Nak taruh kau nak buai. Nak taruh kan bonok gitu. Kau nak buai, nak buat kerja baru. Dia jawab gitu tu, dia tak ada jawab jelas sebenarnya. Dia banyak andai-andai pasal dia lebih pada politik ini benda berubah-ubah. So lagi sebelum masuk tu, sebab kita sebut masalah Osmaniyah lemah ni, jadi ahli-ahli ilmuwan ni berbeza pandangan dalam bab Osmaniyah ni. Jadi ada juga setuju untuk bebas daripada Osmaniyah. Tapi bukan jatuh Osmaniyah. Ada juga berpandangan gitu. Osmaniyah sepatutnya lepas negara-negara tadi, macam negara Arab, lepaslah. Biar dia jadi kerajaan suku, tapi masih bergabung di dalam kita panggil apa? Liga negara-negara Islam begitulah. Ada berpandangan macam tu. Adalah beberapa tokoh. Jadi boleh jadi Said Nursi tadi tu mungkin silap pihak tu korang Allah lah. Jadi mungkin orang nampak dia seolah-olah menentang agama aja. Kata silap Al-Afghani ke Syakir Arslan ke apa, adalah beberapa nama memang dia usul lagu tu. Pasal Osmaniyah lemah dak dah. Jadi dia antara cadangan dia nya buat lagu tu. Bebas ke negara Arab biar dia tak habis sendiri. Tapi dia masih dalam satu gabungnya. Boleh jadi tadi gitulah. Jadi sebab sebut kerajaan itu lemah, memang lemah. Osmaniyah memang lemah dah hujung tu. Cuma berkenaan dengan hak tadi tu, jadi bila lemah ni kita nak buat lagi mana? Terlalu lemah. Kalau kita nak kekal ke Osmaniyah, dia dalam keadaan negara otak tinggi, kerajaan pun lemah, masalah pemerintah hebat dengan etnik-etnik lain, masalah. Ataupun kita nak tukar tu, kita jatuh, kita buat baru. Dari segi politiknya, bagi tak tentu. Adakah bila kita jatuh Osmaniyah, naik hak baru ni molek sikit? Dari segi strateginya kan gitulah. Kalau kita nak mikir, dia terbukti hak sejarah berlakunya, jatuhnya Osmaniyah, negara-negara tu tidak merdeka pun, dijajah berlaku. Kecuali Saudi tadi, pasal dia pandai sikit politik, pandai pung sikit, jadi kekal dia. Tapi begitulah, jadi kena duduk politik dia lagu tu terpaksa. Jadi baik dengan mereka, dia berunding dengan British untuk tertukar sepadan dia. Jadi British iktiraf sepadan dia gini. Ada pun negara lain terjajah, tidak terjaga. Jadi walaupun sebelum tu kita kata lemah setara mana Osmaniyah, tanah kerajaan tu masih hak orang Islam. Harta ada kecil sikit pun harta kita. Tapi bila terjajah, akhir sekali Palestin boleh menyambit ke Yahudi. Patut harta, tak seluruh ayat lah. Sumber buminya kau ke penjajah lah belaka. Jadi dari sudut tu memang lemah. Tapi kalau kita nak ayat bila berlaku situasi lagu tu, lagu mana nak buat, dia politik ni kemungkinan. Mungkin ada satu ketika situasi Osmaniyah nak jatuh, lemah dah, tapi ada kerajaan yang gagah sikit. Masa tu yang boleh diharapkan untuk ganti Osmaniyah. Tak apa masa tu. Bobol lah Osmaniyah, ikut orang lain lah. Kalau ada ni, masalah ni yang berlaku masa tu, tak ada. Jadi terjajah habis orang lain. Lepas pada terjajah tu jadi punuh habis negara-negara tu.
Jadi Arab Saudi ni walaupun orang kata ada kata sesak, kata betul, kata gapo, kok kue-kuenya agama dia teh sikit. Ada pun negara lain habis jadi sosialis, jadi sekolah, jadi macam-macam negara Arab. Majoritinya sosialis lah. Jadi apa engkau ini maksudnya. Jadi nak jawab tu kena tengok situasi. Kita suka jawab gitu pasal tak kena jawab. Dia tanya apa pandangan ustaz? Molek kau tak molek? Jangan jawab molek tak molek. Jawab, kalau molek, kalau tak molek tak sah. Jadi bahagian kemungkinan. Jadi kalau dengan kita menjatuh ke hak tu jadi kobra. Jadi orang kafir menguasai kita. Jadi kita terjajah di tanah sendiri. Jadi agama tergadai. Tak sah lah. Kita tak tahu nak melakukan, tapi kita tengok tanda-tanda. Tapi kalau dengan jatuh hak ni, hak kerja lemah, korup kau gapo ni, ada ganti hak lebih molek. Tu tak apa. Kau molek hak tu hak kita nak ya. Tapi kalau jatuh hak tu kau berat jadi tak salah. Baik tak sah. Tapi nak menentukan tu tengok situasi juga. Kadang-kadang baloh lah. Tahu mana jatuh hak ni naik hak molek kedok. Jadi ada sampai kata aku kena dah kawan ni. Tak boleh percaya. Naik dia punuh. Mungkin ada kata dia tidak pernah jadi KJL lagi, terabui dulu. Terates sekali. Pas kali nunggu. Jadi susah nak jawab, tak boleh jawab direct benarnya. Tapi jawab itu selamat. Selamat alik jawab. Jadi kalau molek tukar ke molek, tukar. Kalau tukar tu kemungkinan tak molek, tak usah tukar. Always like nak pandai bab gini. Anak politik ni. Ada soalan lain? Ada lagi soalan. Okey, ada soalan. Jangan ambil peluang yang tiada ustaz. Mai sok mu dak belakang. Kita mundur ya. Orang yang pernah duduk mundur. Dia kata Malik Abdul Aziz dia bunuh Abai Padi itu jadi kata Raja tu daripada kabilah lain lah. Ini kalau kakak dia kakak dia ni bocor rahsia kata kian-kian masa Raja itu dia pun masuk dalam istana Raja masa dia bunuh dan istihad dia. Jadi ada cerita kata Abdul Aziz bin Saud ni yang menubuhkan negara Arab Saudi ni, kalau kita tak merampas takhta lah, sepatutnya orang lain jadi raja. Dia buat bagaimana mati kawin tu boleh ke dia. Pertamanya dari segi politik semua berlaku lah gitu. Biasa berlaku bunuh-bunuh ni. Tak bunuh dia jatuh. Macam-macam. Osmaniyah sendiri banyak berlaku gitu. Sehingga ada seketika bila seorang ni jadi sultan, dia akan bunuh adik-beradik dia. Kalau tidak adik-beradik dia akan tuntut. Jadi gitu. Memang politik ni masalah sikit. Dari sudut tu lah. Belai-belai Islamiah. Kajian khilafah Islamiah pun berlaku benda gitu. Itu sudut. Bahasa berlaku. Tak betul lah. Tak molek lah. Tapi tak bahasalah berlaku. Jatuh-menjatuh, bunuh-membunuh. Bunuh tu berat lah. Tapi jatuh-menjatuh ni semua berlaku. Berbuk kuasa. Yang kedua, nak kata Abdul Aziz tak ada betul berlaku gitu tu, kena tengok semula lah. Tu orang kaya, kita pun tak tahu. Kalau betul, salah dia lah. Bunuh kan, nak hukum lah. Salah lah bunuh. Tak, lain sikit lah. Dia ada buat salah pun. Tapi nak ayatnya, benda tu biasa berlaku. Cuma nak hukum dia, betul ke Abdul Aziz Saud bunuh adik-beradik dia. Bawah dia sebab dia nak title tersebut, nak jawatan tu dia. Itu kena pastikan dulu. Tapi kalau betul sungguh dia buat gitu, kita hukum sahih lah, salah dia. Dan Faisal tak ada sendiri, dia dibunuh juga. Dia kan nama naik kayak orang puji lah dia, boleh-boleh baik dengan mereka ni disekap minyak tu. Lelah negara-negara barat ni. Disebabkan tak berani lah jadi nak tolong Israel ni. Tolong juga. Tapi akhir dia mati di tembok. Waris dia juga. Tapi hak tembok tu kena kisah lah. Tak jadi raja dia, tapi naik orang lain. Jadi timbullah orang kata konspirasi. Kalau kita ayat tadi lah, kita tak jual benda tak pasti ni.
Jadi wallah alam. Kalau betul dia buat, salah lah. Satu kesalahan, bunuh orang sebab nak jawatan. Tapi kalau tak betul, tidaklah dia. Macam tadi lah, macam-macam lah timbul konspirasi. Orang kata kena tembok Kaisar ni, pasal dia nampak nak ke Islam. Ada orang kata gitu. Ada orang kata orang tembok tu pasal tak puas hati ayah dia mula mati. Rebuh ni. Balah, maka berlaku insiden-insiden terbunuh. Nak balas dendam tu macam-macam kata. Sebab tu kita kata kemungkinan kita royak sekat kemungkinan. Bagi kemungkinan, bagi tak pasti kita jangan buat benda pasti. Ini terus hukum pasti selalu. Selagi teori lah. Mungkin betul, mungkin tak. Kalau betul, salah. Kalau tak, dia tidak kait dengan kesalahan tersebut. Cuma kita tambah sikit royak biasa berlaku gitu. Banyak berlaku. Kuasa juga orang jadi hilang pertimbangan lah. Kita tidak lagi. Tidak diuji dengan kuasa. Kalau kita diuji dengan kuasa, kita buat setara mana? Tak tahu lagi. Allah.